Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran motosikal khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring ya. Tadi dekat tajuk kita nak sembang pasal Suzuki 1050DE ya, motor touring yang terbaru. Habis awak yang ada papan selaju skuter ni ya. Skuter orang ni. Skuter kot dalam bahasa Melayu. Skuter, lagi orang ingat Vespa pula. Papan selaju tu skateboard. Okey, tak apa. Apa-apa pun, ada kaitannya nanti yang kita nak sembang pasal skuter ni dengan bidang pemotoran. Ada topik sikit kita nak sembang. Tapi sebelum tu, jom kita cerita dulu pasal motor touring yang terbaru yang dipergelarkan Master of Adventure Suzuki 1050DE ya, V-Strom. Okey. Alright, jom kita sembang. Baiklah, mari kita sembang pasal ada satu motor Suzuki baru, motor touring yang dipergelarkan Master of Adventure. Mari kita tengok betapa masternya Suzuki ni, apa yang dikatakan tentang master. Suzuki 1050DE V-Strom dan motor ni motor touring yang baru landing di Malaysia. Sebelum ni model yang terdahulu adalah 1050 XT yang macam hampa tengok aku test ride hari tu. Yang tu XT, yang ni DE. So apakah perbezaannya? Jadi dari segi harga pun ni adalah lebih kurang dalam 88K 88K 800 tak salah aku, on the road without insurance. Dan motor ni dengan yang lama dari segi engine performance aku rasa sama saja, 1037cc sama saja macam yang 1050 XT tu. Cuma beza dia yang paling ketara adalah front wheel dia 21 inci 21 inci, iaitu lagi besar. Dan depan dia tube, belakang dia 17 inci adalah tubeless. Ini memang bijak ni Suzuki sebab depan tu adalah tube. Kerana kalau hampa tengok aku review pasal tayar dulu yang kalau yang kena pakai tube ni adalah untuk terkoyak yang besar macam cacing tak boleh masuk dah, memang kena pakai tube lah. Yang belakang selalunya kena paku ke apa, memang kena pasang tubeless pasang cacing. Ni maybe untuk adventure langkah batu depan, tayar depan selalu kena langkah batu Masuk kata memang terbaik lah Suzuki punya thinking pemikiran dia tu. Dan juga beza lain yang paling ketara adalah TFT display instrument dia TFT. Sebelum ni yang apa tengok yang aku ride tu adalah LCD. Yang ni TFT TFT pun aku dah explain hari tu, dia macam handphone lah, ada color-color sikit tu. Dan yang baru daripada yang lain DE ni daripada XT adalah dia gravel mode dia ada gravel mode, satu mode yang baru. Dan juga suspension depan dibandingkan dengan yang baru pun dia punya travel dia lagi tinggi lah, lagi jauh lah boleh pergi Dan yang belakang pun monoshock dia, suspension, travel dia lagi jauh Kata secara automatiknya dia punya ground clearance dia agak tinggi lah. Ground clearance dia agak tinggi. So itu yang beza yang paling ketara lah. Dan juga motor ni dia berat sikit oleh kerana tayar dan suspension lah. Aku rasa 5 kilo lebih daripada XT DE ni. Dan juga yang lainnya sama, dia ada Suzuki Intelligent Ride System tu, SIR tu. Apa boleh tengok channel aku yang aku test ride XT tu, aku dah explain pasal hill hole lah apalah semua tu. Dan itu sama, itu ada. Dan juga dia ada dia punya seat height Okey, dia boleh ubah seat height dia. Secara dari segi global dia, international dia 880mm seat height dia. Okey. Tapi yang datang kat Malaysia dia boleh adjust jadi 850mm. Dan aku tengok dekat overseas ada lagi satu option apa boleh tukar 910, lagi tinggi untuk orang yang 6 kaki lebih kot ni. Itu beza dia 1050 50DE ni Dan aku tengok yang beza lah, handlebar dia agak lebar maybe senang untuk nak maneuver lah kot, untuk off-road. Jadi apa lagi? Okey, engine dia kita sembang sikit. Sama saja semua, dari segi cc lah apalah, torque Newton meter pun lebih kurang lah. Dan juga dia punya horsepower dia Dan apa yang membezakan dia punya engine tu, dia punya valve tu exhaust valve. Okey, jom kita sembang sikit je kita sembang pasal engine. So engine ni kalau kita tengok
Ada 4 lejang, 2 lejang lah. 4 lejang, nanti kita sembang lah 4 lejang, 2 lejang ni. Daripada dulu nak sembang, tak sembang-sembang lagi. Okey, 4 lejang tu masuk kata adalah 4 stroke. Stroke. Stroke tu penggerakan piston daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Okey, jadi kita sembang sikit 4 lejang ni. Apabila lejangan pertama, stroke yang pertama bermula, angin dan rintisan titisan petrol akan masuk di dalam intake valve. Valve ni macam pintu lah, dia buka, masuk. Itu lejang ataupun stroke yang pertama, iaitu piston bergerak ke bawah. Selepas tu piston akan bergerak ke atas, dia akan mengkompreskan minyak, titisan minyak dan udara tadi menjadi panas. Kompres bagi panas. Lalu spark plug tu akan meletup. Meletup, dia akan letupkan yang udara dengan minyak yang panas tu, meletup. Itu kita panggil. Dan apabila dia meletup, piston akan bergerak ke bawah. Ini kita panggil combustion stroke. Okay? Combustion punya stroke. Yang ketiga lah. Apabila sudah meletup, piston bergerak ke bawah, tendang ke bawah. Yakni benda ni lah, letupan combustion ni lah yang menyebabkan daya kayuhan, lonjakan yang crankshaft akan tertolak. Ini yang penting. Dan yang keempat, dia akan menolak balik ke atas. Lejangan yang keempat, 4 stroke, di mana dia akan menolak angin-angin yang panas. Angin yang selepas meletup ni adalah panas. Keluar melalui exhaust valve. Ni yang kita nak cerita ni. Jadi angin-angin yang panas ni keluar daripada exhaust valve. Panas. Dia akan menyebabkan valve tu akan panas. Sangat panas. Enjin pun kita kena stop sekejap. Jadi apa yang Suzuki buat, dia masukkan sodium fill exhaust valve. So di dalam pintu exhaust valve ni dia isi sodium. Okey, apa itu sodium? Sodium ni dia menjadi pejal pada suhu bilik, suhu sejuk. Tetapi apabila dia panas, dia menjadi cecair. Apabila dia jadi cecair di dalam valve tu, sodium tu dia letak separuh je. Bila valve tu bergerak, dia akan berkocak-kocak dalam tu. So, ibaratnya apa ambil ni, tengok ni. Ni aku ambil contoh lah. Ayak panas diletakkan di dalam bekas ni besi ni. Bayangkan bekas ni besi. Letak ayak panas separuh, kalau sentuh besi ni memang panas lah. Tapi bila kocak ayak dalam tu, kocak. Bekas ayak ni yang aku pegang ni, ibarat besi ni. Kita ibaratkan ini bukan plastik lah, besi. Bila kita kocak, dia akan menjadi cepat sejuk. Dan dia akan membuatkan enjin lebih efisien. Sejuk, efisien, maksud kata endurance dia tinggi. Boleh naik lah kot beribu kilometer stop isi minyak aja. Sebab enjin dia memang endurance yang tinggi mungkin untuk sodium fill. So dia harap abang-abang yang luar sana faham. Dan bezanya lagi, 1050 DE ni adalah wheelbase dia. Wheelbase dia of course jadi panjang sikit. Wheelbase, swing arm dia tu dia panjangkan sikit. Sebab apa dia panjangkan sikit? Sebab dia nak mengawal stability. Stability. Sebab apa dia nak mengawal stability dia? Lagi panjang wheelbase ni, lagi stable kalau laju di atas jalan raya. Dan itulah, dan beza dia 40mm kot. XT 155mm dan 1050 DE ni 1595mm, lagi panjang. Dan juga dia punya swing arm ni adalah 10% lagi mantap. Torsional rigidity tu. Torsional rigidity tu maksud kata keupayaan dia menahan kilasan, pulasan. Macam kita nak bengkok kan, kita nak pulah dia akan jadi lebih tahan 10% daripada swing arm yang lama. Maksud kata kualiti besi tu dinaikkan taraf. Dan juga topik yang kita nak sembang ni 1050 DE ni, dia punya suspension lagi panjang, lagi tinggi, ground clearance dia lagi tinggi, rake angle dengan trail length dia lagi besar. Maksud kata dia kenimbelan dia tu kurang. Apa maksud nimble tu? Ni kita banyak YouTuber duk sembang naik motor ni, nimble lah. Apa itu nimble lah? Okey, jadi apakah nimble lah? Nimble ni adalah apabila kita nak corner, kita memberi input kepada handle kan. Kita corner, kita kilah kanan, kilah kiri, pusing kanan, pusing kiri. Dan apabila motor kita tu nimble, dia memberikan reaksi atau reaction yang cepat. Kita corner kanan je, corner kiri dah cepat rasa motosikal kita berpusing. So ini memudahkan kita nak cilok lah.
di dalam bandar-bandar dan jalan jam dan sebagainya. Tetapi untuk motosikal yang terlampau nimble ni, apabila berada di pecutan garis yang lurus di highway dia menjadi sangat berbahaya sebab dia boleh wobble sikit-sikit ataupun bergegar dan sebagainya sebab dia punya angle tu adalah kecil. So motosikal yang nimble ni mempunyai rake angle dan trail length yang kecil. So dia senang nak cilok, senang nak corner dan sebagainya, responsif Dia very responsive dengan kita punya input corner handle tu. Dan nimble ni lawan dia adalah sluggish. Sluggish tu adalah lembab. Apabila kita kena corner tu rasa macam lembab je tayar nak pusing atau nak corner tu. Ini adalah diakibatkan rake angle yang besar dan juga trail length yang panjang. Jadi tapi motosikal yang mempunyai yang rake angle yang besar dan panjang ni, dia lebih stabil dipecut pada garis yang lurus di highway. Dan itulah rake angle dengan trail length. Jadi kan ada setengah benda yang menyebabkan rake angle kita ni berubah. Contoh adalah apabila kita membawa muatan yang tersangat berat di belakang, rake angle pun boleh berubah. Ataupun anda kata kita terlampau rendah, kita turunkan fork depan atau kita tukar suspension belakang menjadi lebih rendah, dan ini boleh juga mengubah rake angle dan trail length kita. So berhati-hati, nanti kita sembang lagi pasal turunkan fork. Jadi kalau kita tengok di sini kalau hampa tengok ni, ini cerita dia sebenarnya macam mana papan selaju ataupun skuter ni Okey, kalau kita tengok skuter ni balik yang aku introduce tadi, yang kita nak sembang tadi skuter ni, hampa tengok dekat skuter ni memang tak ada langsung rake angle atau trail length ataupun dia punya sudut tu begitu kecil aja, nampak tu. Jadi apabila dia tak ada langsung rake angle dengan trail length ni, dia adalah dua roda yang paling nimble sekali di dunia. So kalau dia laju dia bahaya. So maksud kata ni tak ada rake angle, trail length, dia begitu nimble skuter ni. Jom kita tengok aku ride macam mana skuter ni. Tersembang sikit waktu kita ride. Nampak ni geng, nimble lah. Inilah kita panggil nimble. Nimble sampai boleh tertopple. Ni nak elak daripada orang. Siang bayan. Ni aku rembat anak aku punya ni. So maksud kata dia laju ni bahaya ni, sebab dia nimble, nampak tu. Sebab dia tak ada rake angle dengan trail length langsung tengok tu. Nimble. Ni baru nimble. Dua roda yang paling nimble di dunia. Kalah motor. Dan nimble ni sebenarnya adalah untuk cornering. Aduh, segini. Ni dia. Harap abang-abang di luar sana faham Jangan lupa share, like dan subscribe Makan motor dan touring. Skuter. Bagilah kolak peluh sikit ni. Udara yang nyaman. Malam ni tak ada apa untuk segmen makanan. Aku just pergi restoran Al Sultan masakan Arab ni. Ni dekat Glen Mary Sini parking motor, tengok banyak kat depan tu, boleh parking motor sini, apa boleh mai. Dan di sini nasi Arab tengok dia punya dekorasi semua cantik ala-ala Arab. Dan makanan dia sedap Aku menu dia pun banyak dan harga dia untuk dia agak berbaloi untuk yang sama dengannya. Tengok menu dia pun banyak banyak hidangan yang disediakan Dan aku order nasi mandi ayam. Dan tengok ni harga 20 lebih plus berpatutan jugalah. Ayam separuh juicy ayamnya. Ni yang kambing. Dan dia ada juga ala ni chicken grill sedap ni yang anak aku order So aku just tengoklah dekorasi dia cantik So aku keluar dengan family Tadi dah keluar dekat taman main skuter seorang-seorang. Dan apa yang menariknya ini,
Okeylah, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan